Assalamualaikum kepada Ustazah Siti Hajah binti Muhammad Zaid. Kumpulan kami akan membincangkan tentang cabaran mu'alaf di Malaysia. Konsep insan berasal dari Al-Ins dalam Al-Quran dan maksudnya menurut istilah ialah harmonis, lemah lembut dan berperi kemanusiaan. Kata insan ini digunakan untuk menunjukkan kepada orang ramai dan golongan mu'alaf dengan jiwa dan raganya dan mempunyai keupayaan untuk berfikir. Seterusnya, mu'alaf pula mempunyai banyak pandangan dan salah satunya ialah insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenali apa itu Islam dan berpeluang untuk menikmati kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Atau maksud yang lain ialah orang yang bukan Islam masuk memeluk Islam. Matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang terdapat pelbagai aspek. Antaranya ialah zahir, batin, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, ia juga dapat melahirkan insan yang beradab, iaitu seseorang yang sedar akan tanggungjawab kepada Tuhannya yang sebenar layak disembah. Sebagai contoh, saudara Islam bertanggungjawab untuk memberikan sokongan dan kekuatan kepada saudara baru yang memeluk Islam, iaitu golongan mu'alaf. Dan golongan ini merupakan salah satu golongan yang penting untuk mengembangkan Islam. Terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh golongan mu'alaf setelah memeluk agama Islam, terutama dari segi diri, keluarga dan masyarakat. Jadi, saya di sini ingin membentangkan tentang cabaran yang terpaksa ditempuhi dan dihadapi oleh saudara baru kita dari sudut diri mereka sendiri. Diri sendiri akan menjadi cabaran terbesar oleh golongan mu'alaf ini kerana mereka perlu melatih diri mereka untuk melakukan pelbagai perubahan dan perkara baru yang sememangnya akan jauh berbeza daripada kehidupan seharian mereka. Mereka perlu berusaha untuk mempelajari cara hidup Islam dan memahami tentang perkara-perkara halal dan haram menurut Islam kerana hal ini merupakan perkara asas dalam membentuk keimanan dan ketaatan seseorang Muslim. Para mu'alaf harus mempunyai usaha dan kemahuan sendiri untuk mendalami Islam dengan sebetulnya. Mereka perlu ikhlas mengorbankan kehidupan mereka yang terdahulu seperti meninggalkan kejahilan yang pernah dilakukan dan mencuba untuk melakukan semua perintah Allah dengan senang hati. Namun, lazimnya di Malaysia maupun mana-mana negara sekalipun, setelah seseorang itu bertukar agama untuk memeluk agama Islam, segelintir keluarga mereka jelas tidak menyokong perbuatan mereka dan akan menjauhkan diri daripada mereka tanda mereka menolak perkara tersebut. Justru, hal ini akan mempengaruhi mental golongan mu'alaf ini untuk terus beriman kepada Allah. Jadi, sokongan dan dorongan daripada orang sekeliling sangat diperlukan dalam proses perubahan agama asal kepada agama baru. Proses penyesuaian diri memerlukan masa, emosi dan mental seseorang mu'alaf. Hasil temu bual daripada sebuah artikel ada menyatakan bahawa terdapat sebahagian mu'alaf yang kurang motivasi diri setelah memeluk agama Islam. Terdapat juga mu'alaf setelah memeluk agama Islam merasakan seolah rakan-rakan sekerja yang non-Muslim tidak menyukai mereka. Akhirnya, mu'alaf itu berhenti bekerja walaupun sebenarnya tidak diberhentikan oleh majikannya. Hal ini kerana mereka terasa dipalaukan oleh rakan sekerja yang lain setelah melakukan perubahan tersebut. Oleh sebab itu, sebagai rakyat Malaysia dan juga rakan saudara se-Islam, kita haruslah mempunyai rasa tanggungjawab untuk membantu dan menyokong golongan mu'alaf yang ada di Malaysia untuk lebih memahami keindahan Islam yang sebenarnya supaya mereka tidak rasa terpinggir apabila memeluk Islam dan juga supaya mereka faham bahawa ramai yang menyukai penghijrahan mereka tersebut. Dalam menjalani kehidupan yang serba baru, golongan mu'alaf tidak terlepas dari pelbagai cabaran yang mampu menggugat keimanan mereka sekiranya ia tidak benar-benar teguh. Pelbagai masalah yang terpaksa didepani sama ada dari segi emosi, budaya, kekeluargaan, kerjaya dan sebagainya. Masalah-masalah ini mampu merebak dan memberi kesan kepada mereka dengan lebih serius hingga ke peringkat kembali kepada agama asal.
atau boleh dikatakan sebagai murtad sekiranya ia tidak ditangani dengan segera. Merujuk kepada tajuk yang kami bincangkan, antara cabaran lain yang sering membelenggu golongan mu'allaf ialah penyingkiran oleh kaum keluarga mereka sendiri. Secara umumnya, mereka menganggap menukar agama kepada agama Islam adalah satu perbuatan yang amat dibenci kerana mereka beranggapan bahawa Islam adalah hanya untuk orang Melayu sahaja. Ianya adalah satu bentuk pengkhianatan dan penghinaan kepada keturunan dan perjuangan bangsa mereka kerana bagi mereka ia bermaksud memutuskan ikatan kekeluargaan atau keturunan. Lantaran itu, apa yang dapat kita lihat sekarang ada di kalangan mu'allaf yang disingkirkan oleh keluarga dan masyarakat mereka sendiri. Walaupun ada yang terus tinggal bersama keluarga setelah memeluk Islam, namun mereka seolah-olah disisihkan dari segala aspek kehidupan keluarga dan komuniti mereka. Penerimaan masyarakat juga menjadi cabaran kepada saudara baharu kita. Ia sering dikaitkan dengan kejadian murtad disebabkan keyakinan belum kukuh dan gagal menyesuaikan diri serta kecewa dengan situasi baharu. Segelintir masyarakat mempunyai tanggapan tersendiri akan asbab saudara baharu ini memilih untuk memeluk Islam. Kita perlu faham bahawa apa jua asbab, itu adalah cara hidayah Allah sampai kepada mereka. Siapalah kita untuk mempersoalkannya? Apa jua tujuan mereka memeluk Islam, yang penting mereka berusaha membentuk diri menjadi Muslim yang bertakwa. Pertembungan budaya dan adat serta cara hidup Islam adalah antara cabaran yang perlu diatasi oleh saudara baharu kita. Saudara baharu perlu faham bahawa mereka boleh mengekalkan budaya dan adat mereka yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka juga disering disindir sebagai masuk Melayu oleh keluarga dan kenalan. Ini lebih parah lagi apabila orang Melayu sendiri mempunyai tanggapan sedemikian. Saudara baharu yang tidak dapat mengikut gaya kehidupan yang mana ia mengikut norma budaya orang Melayu besar kemungkinan akan dipinggirkan oleh masyarakat Melayu sendiri, seperti yang pernah diungkapkan oleh Ustaz Hussein Y. Abdullah, di mana beliau berkata, mereka menghina saya dan mengkritik saya. Saya tidak pernah dihina oleh orang saya sendiri, tetapi selepas memeluk Islam, saya dihina oleh orang Islam. Ini dikatakan dalam majalah Ummi edisi Oktober 1992. Selain daripada itu, antara cabaran terbesar yang dihadapi oleh mu'allaf di negara Malaysia ialah pandangan negatif dan prejudis dari masyarakat Melayu Islam. Ini merupakan cabaran atau masalah yang telah berakar umbi dalam konteks pengislaman saudara baharu. Saudara baharu yang baru saja memeluk Islam menyatakan bahawa pada peringkat awal pemelukan Islam mereka, cabaran yang terpaksa dihadapi selain dari kemarahan anggota keluarga dan masyarakat dari komuniti mereka ialah masalah penerimaan dari masyarakat Melayu Islam. Kebanyakan anggota masyarakat Melayu menganggap kemasukan Islam golongan seperti mereka adalah kerana mempunyai motif dan kepentingan tertentu. Selain itu, mereka juga dianggap sebagai orang Islam kelas belakang ataupun dikenali sebagai orang Islam kelas kedua. Masalah lain yang terpaksa dihadapi adalah pandangan masyarakat Melayu yang mahu melihat mereka hidup dengan mengamalkan secara total amalan dan budaya Islam, termasuk juga amalan dan budaya Melayu. Sekiranya mampu hidup seperti orang Melayu, mereka dengan senangnya akan diterima oleh masyarakat tersebut, dan begitu jugalah sebaliknya. Fenomena ini berlaku kerana secara umumnya telah menganggap bahawa memasuki Islam itu adalah masuk Melayu. Cabaran terakhir yang dihadapi oleh golongan mu'allaf di Malaysia ini ialah jangkaan masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim di sini merujuk kepada mereka yang telah pun Islam dari lahir. Masyarakat Islam di Malaysia, terutamanya masyarakat Melayu, merupakan majoriti penganut Islam. Namun begitu, terdapat segelintir daripada masyarakat sendiri yang terlalu menekankan aspek gaya hidup Islam terhadap golongan mu'allaf sehingga menimbulkan rasa tertekan dalam diri mereka.
masyarakat terlalu memandang kepentingan melaksanakan syariat Islam tanpa memikirkan kesannya terhadap golongan mu'alaf yang mana mereka ini baru sahaja memeluk agama Islam. Melihat kepada situasi ini, masyarakat Islam, terutamanya masyarakat Melayu, harus memahami tentang perlunya untuk melihat golongan mu'alaf ini dari sudut pendekatan psikologi, kerana bagi mereka bukan mudah untuk mengubah diri daripada tabiat atau gaya hidup lama mereka yang mana ketika itu mereka belum memeluk agama Islam, dan tabiat dan gaya hidup yang perlu mereka ikuti dan pelajari setelah memeluk agama Islam. Cara mu'alaf mengatasi cabaran adalah dengan mempelajari ilmu fiqh. Hal ini demikian kerana ilmu fiqh mengajar golongan mu'alaf untuk lebih memahami tentang solat, zakat, haji, tayamum dan lain-lain lagi. Dengan solat, kita dapat solat dengan khusyuk dan mengikut tertib yang betul. Ia juga dapat memperbaiki solat dan mempertahankan diri untuk menjaga 5 waktu solat kerana solat merupakan tiang agama. Oleh itu, ia dapat mengelakkan diri daripada pengaruh luar dan juga memberikan ketenangan jiwa. Selain itu, dengan mempelajari ilmu ini, ia juga dapat memenuhi rukun Islam yang ke-2, 3, 4 dan 5, iaitu solat, puasa, zakat dan haji. Golongan mu'alaf merupakan salah satu golongan yang layak untuk menerima zakat. Dengan ini, ia juga dapat mengeratkan perhubungan antara golongan yang berada dengan golongan yang layak menerima zakat. Seterusnya, berpuasa boleh memberikan kesegaran mental dan fizikal, dan bagi golongan mu'alaf yang baru belajar, mereka boleh belajar untuk berpuasa separuh hari dahulu. Malah, cara mengatasi dari segi taharah, golongan mu'alaf akan mempelajari tentang tayamum, hadas, najis dan lain-lain lagi. Contohnya, tayamum hanya dibenarkan apabila ketiadaan air atau sakit. Dan hadas pula mempunyai 2, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas kecil ialah tidur dengan tidak tetap, dan contoh untuk hadas besar ialah keluar haid. Najis pula terbahagi kepada 3, iaitu mukallazah, iaitu contohnya air liur anjing, mutawassithah dan mukaffafah, iaitu air kencing bayi. Akhir sekali, caranya adalah dengan meluangkan masa dengan masuk ke pondok selama beberapa bulan atau beberapa tahun untuk mendalami ilmu fiqh. Melalui cara ini, ia akan mendapat lebih prihatin dan mempunyai banyak masa untuk mempelajari ilmu fiqh. Malah jika tiada masa untuk masuk ke pondok, golongan mu'alaf ini juga boleh membayar ustaz secara pribadi untuk datang ke rumah dan mengajarnya. Seterusnya, golongan yang baru mengenali dan memahami Islam wajib mempelajari ilmu tauhid. Kefahaman ilmu tauhid dapat menjadi benteng daripada dipengaruhi oleh da'iyah luar, dan ini salah satu persediaan diri mengatasi cabaran dunia tanpa sempadan. Bagi seseorang yang bergelar Muslim, hukumnya adalah wajib mempelajari atau mengetahui ilmu tauhid kerana ia merupakan salah satu fardu ain. Menurut Syarah Jawharah Al-Tauhid menyatakan ilmu tauhid adalah ilmu yang mampu memberi kefahaman dan penjelasan akidah agama yang diambil dari dalil-dalil yang diyakini. Terdapat 3 perkara asas yang dibincangkan dalam ilmu tauhid berdasarkan Jawharah Al-Tauhid. Yang pertama, ilmu mengenai ketuhanan seperti ilmu uluhiyah, ilmu rububiyah, dan juga pengetahuan seperti pengertian iman, Islam, pengertian mu'alaf, syahadah, dan juga dapat mengenal sifat-sifat Allah. Pembelajaran asas kedua bagi ilmu tauhid adalah ilmu kerasulan, di mana golongan mu'alaf dapat mengetahui mengenai nama-nama Rasul yang wajib diketahui dan juga kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Bagi pembincangan asas yang terakhir berdasarkan Jawharah Al-Tauhid adalah mempelajari tentang perkara-perkara sam'iyat serta pengertian tentang qada dan qadar. Oleh itu,
mempelajari ilmu tauhid adalah semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain, di mana menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Allah, dan ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, nescaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikatnya, padahal setengah daripada malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya. Riwayat Hakim. Cara mu'alaf mengatasi cabaran-cabaran di Malaysia adalah dengan mempelajari ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini perlu dipelajari oleh golongan mu'alaf untuk membentuk pribadi Muslim. Antara kandungan ilmu ini yang menjadi pembelajaran terhadap golongan mu'alaf adalah berkaitan dengan akhlak terhadap ibu bapa, masyarakat, rakan-rakan, guru, ketua, Rasulullah SAW, kebersihan pakaian dan tempat tinggal serta kebersihan jasmani dan rohani. Kemudian, adab makan, minum, bercakap, keluar dan masuk rumah, adab tidur, adab masuk dan keluar masjid, adab dengan tetamu serta adab berziarah. Seterusnya, pendedahan terhadap sifat mazmumah dan sifat mahmudah. Sifat mahmudah membawa maksud sifat terpuji yang timbul dari perbuatan atau akhlak yang baik. Antara contoh sifat mahmudah ialah jujur, amanah, ikhlas dan bersikap adil. Selain itu, bagi sifat mazmumah pula, ianya adalah sesuatu yang muncul daripada sifat-sifat, akhlak dan tingkah laku yang buruk. Islam melarang umat Islam mempunyai sifat yang tercela ini. Antara contoh sifat mazmumah ialah dusta, khianat, bersangka buruk, menipu, riak, takbur dan zalim serta yang lain-lain. Masyarakat mu'alaf yang baru saja memeluk agama Islam perlulah mendalami dan mempelajari ilmu akhlak ini agar mereka boleh mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka setelah memeluk agama baharu yang suci ini. Antara cara lain yang perlu diterapkan dalam diri golongan mu'alaf bagi mencapai konsep insan sejahtera dalam diri mereka ialah dengan mempelajari ilmu Al-Quran yang berasaskan asas-asas tilawah Al-Quran. Golongan mu'alaf perlu diberi penekanan tentang bimbingan ilmu ini supaya mereka bukan sahaja boleh menghayati pengertian di sebalik makna ayat yang dipelajari, tetapi boleh membaca Al-Quran mengikut hukum tajwid yang betul dan tartil. Golongan ini perlu diberi pendedahan tentang pembelajaran mengenai surah Al-Fatihah hingga surah An-Naba serta menghafal ayat-ayat lazim. Ini kerana Al-Quran merupakan sumber intelektual dan spiritual Islam yang merupakan asas bukan hanya bagi agama dan kerohanian semata-mata, tapi juga semua cabang ilmu pengetahuan termasuk teknologi. Bukan itu sahaja, dengan mendalami ilmu Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjamin mereka ke jalan yang benar dan tidak akan sesat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabiyyi." Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Malik. Ini membuktikan bahawa ilmu Al-Quran merupakan perkara yang sangat penting untuk dipelajari bagi golongan mu'alaf agar mereka mencapai konsep insan sejahtera. Seterusnya, cara mu'alaf mengatasi cabaran mengikut ilmu sirah.
Isu cabaran mu'alaf dalam penyesuaian diri terhadap masyarakat sering dikaitkan dengan kejadian murtad disebabkan keyakinan mereka terhadap Islam masih tidak begitu kukuh dan mereka gagal menyesuaikan diri serta kecewa dengan situasi baru yang dihadapi. Oleh itu, golongan mu'alaf ini juga perlu mengatasi cabaran untuk menyesuaikan diri dengan Islam dengan mendalami ilmu sirah. Abu Al-Hasan Ali An-Nadwi merupakan seorang sarjana Islam yang terkenal ketika hayatnya pada era 90-an. Beliau terkenal dengan usaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Antara pendekatan An-Nadwi ialah seruan agar umat Islam kembali menghayati sumber sejarah Islam khususnya As-Sirah An-Nabawiyah. Usaha An-Nadwi menghasilkan karya tentang As-Sirah An-Nabawiyah menyerahkan pemikirannya agar As-Sirah An-Nabawiyah dijadikan sebagai salah satu sumber ilmu yang penting. An-Nadwi bukan sahaja menghasilkan karya As-Sirah An-Nabawiyah untuk golongan dewasa, tetapi turut menulis karya seumpamanya untuk kanak-kanak. Berdasarkan fakta tersebut, kita sebagai umat Islam seharusnya memahami bahawa pandangan An-Nadwi terhadap Sirah An-Nabawiyah berpaksikan pendirian agar umat Islam memanfaatkan sumber ilmu berautoriti dalam Islam. Jadi, amat jelaslah bahawa ilmu sirah ini sangat penting dan bermanfaat dalam membantu mu'alaf mengatasi cabaran untuk menjadi Muslim yang taat dan beriman kepada Allah, kerana ilmu sirah banyak menceritakan tentang pengorbanan dan jasa Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan Islam pada zaman dahulu ketika ramai yang menolak Islam kerana hal tersebut termasuklah bapa saudara baginda sendiri. Jadi tidak mungkinlah kita dapat mengambil teladan dan mencontohi Nabi Muhammad SAW melainkan dengan mengetahui sirah dan petunjuk baginda. Dalam kata lain, dengan memahami ilmu sirah ini, para mu'alaf akan lebih mudah untuk menghadapi cabaran yang ada kerana mereka akan faham betapa besarnya ganjaran yang diperoleh oleh sahabat-sahabat Nabi dalam memperjuangkan Islam secara bergantian bersama baginda pada zaman dahulu. Selain itu, pendidikan dan bimbingan agama juga amat diperlukan oleh seseorang mu'alaf bagi berpindah daripada formal conversion kepada practical conversion. Pendidikan dan bimbingan ini boleh diperoleh melalui penglibatan dalam kelas-kelas yang disediakan sama ada oleh pihak agama Islam Malaysia ataupun NGO. Isi kandungan dan kaedah penyampaian pengajaran tersebut juga hendaklah bersesuaian dengan tahap kefahaman mu'alaf selaku seorang yang baru berjinak-jinak untuk mengenali Islam. Antara silibus penting sebagai pendedahan sebelum beranjak kepada bidang yang lebih mendalam adalah seperti ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ibadah, akhlak, sirah dan juga pengajian Al-Quran. Penyediaan modul atau buku teks dalam bahasa ibunda mu'alaf juga secara tidak langsung dapat memudahkan lagi mereka menguasai ilmu yang ingin disampaikan. Secara keseluruhannya, untuk mencapai konsep insan sejahtera, golongan mu'alaf wajib mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Oleh yang demikian, daripada pembelajaran ilmu tersebut, golongan ini akan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, sekaligus dapat memahami konsep ilmu pengetahuan, berakhlak mulia serta memahami tanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat.